Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kali ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, ayah ibu, para pelajar yang saya kasihi tentang beberapa tips lah untuk kekal motivasi dalam situasi sama ada bekerja, belajar ataupun di rumah ya. Para penonton yang saya kasihi, yang pertama sekali ialah apabila membuat sesuatu kerja mestilah bersungguh-sungguh. Ya, yang pertama, bermaksud bersungguh-sungguh di sini kita pamerkan bersungguh-sungguh kita. Contoh dia, katakan ada satu kerja yang perlu kita lakukan esok. Mungkin suri rumah, esok nak pergi membeli barang-barang dapur dan sebagainya. Jadi pada malamnya, terus tuliskan senarai-senarai dan pagi esok review balik senarai tersebut. Begitu juga untuk para pelajar ya, jika mereka mempunyai matlamat tersebut sebaik-baiknya hendaklah ditulis dengan jelas, sama ada menggunakan gadget, telefon, komputer dan sebagainya, atau menulis menggunakan kertas dan tampal di tempat yang boleh kita lihat. Itu menunjukkan bahawa kita tahu apa kerja buat kita dan bila nak selesaikan dan apa tindakan yang perlu kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam apa saja keadaan, sama ada kerja rumah, di sekolah atau di tempat kerja, ketahui kemampuan diri kita. Kita tidak boleh melakukan semua kerja sendiri. Bermaksud, jika perlu dalam keadaan tertentu untuk mencapai matlamat ataupun untuk melakukan sesuatu, mohon bantuan daripada rakan-rakan ataupun ahli keluarga ataupun sesiapa sahaja yang mempunyai kepakaran dalam bidang berkenaan. Bermaksud, kita bayangkan kita mendapat satu tugasan, tiba-tiba tugasan tersebut terlalu berat, terus kita ketepikan. Bermaksud, motivasi kita dah down pada masa berkenaan. Untuk terus kekal bermotivasi, minta bantuan ya, share dengan rakan-rakan. Okey, dan juga bila bercakap tentang share dengan rakan-rakan yang positif. Kita ramai kawan ya. Ramai kawan, semua boleh berkawan, tetapi kita perlu berkawan dengan kawan yang memberi pendapat positif. Bukan sahaja berkawan, membaca, mendapat maklumat daripada WhatsApp, daripada grup yang mana sekalipun yang tuan-puan sertai, juga perlu tapis. Pastikan maklumat yang positif sahaja sampai kepada tuan-tuan dan puan-puan. Bukan sahaja berkawan dengan yang positif, membaca, melihat perkara yang positif adalah sangat penting. Seterusnya lah jaga diri kita. Kita yang nak selesaikan, kita yang nak terus motivasi. Bayangkan kita ada satu tugasan yang berat, katakan menyelesaikan satu tugasan A, tiba-tiba kita sakit dan sebagainya. So di sini bila kita sakit dan kita tak jaga kesihatan, tak jaga diri kita, nak jaga kesihatan macam mana? Tuan-tuan sendiri mungkin maklum, mungkin saya akan bercerita selepas ini ya. Antaranya ialah menjaga pemakanan, rehat secukupnya, ambil masa untuk mendekati Allah, bagaimana kita sebagai hamba-Nya, apa yang perlu kita lakukan ya. Dan yang seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih, lihat diri kita ni sebagai orang yang layak, orang yang sesuai, baru kita termotivasi. Kalau kita diberi satu tugasan, alah aku tak layak, alah aku tak mampu lah, bermaksud bila kita cakap yang negatif, bermaksud diri kita separuh tu dah hilang dah. Ya, sentiasa anggap diri kita, jika diberi tugasan, diberi kerja sebagainya, ya insya-Allah saya layak, saya boleh lakukannya. Tuan-tuan dan perempuan ya, untuk kekal positif juga perlu monolog pada diri sendiri. Bila masa nak monolog boleh. Monolog ni apa? Kita bercakap dengan diri kita sendiri, kita pujuk diri kita sendiri. Betapa banyaknya nikmat ya Allah yang kau beri, sedikit saja ujian yang kau lemparkan, kau lontarkan kepada aku. Kenapa kita perlu fokus kepada yang kita rasa susah? Fokus kepada ya Allah, banyak nikmat yang Allah kurniakan kepada kita ya. Para penonton yang saya kasihi ya, monolog pada diri dalam diri kita boleh berlaku di mana-mana sahaja ya. Semasa bercakap kita berfikir seketika, ataupun kita duduk sendirian, ataupun kita semasa kita bersujud kepada Allah ya, kita monolog, ataupun kita mengambil ruang untuk diri kita, memilih tempat yang sesuai, keadaan yang sesuai untuk kita bercakap pada diri kita, pujuk diri kita. Sebab pujukan-pujukan inilah yang akan mempamerkan apa yang ada pada luaran kita. Ayah ibu dan para penonton yang saya kasihi, selain daripada itu ialah setiap kali berlaku apa-apa kepada kita, yang penting sekali ialah terus melangkah. Terus melangkah. Kita boleh toleh ke tepi,
toleh ke belakang untuk seketika, tetapi yang penting ialah terus melangkah untuk susun strategi baru, cara yang baru. Ya, kalau kita menyesali apa yang telah berlaku, bagus. Tetapi melihat pada keadaan kita, kadang-kadang kita menyesali dan kita berhenti untuk terus bergerak, itu adalah tidak bagus. Kita boleh menyesali, melihat kelemahan kita yang lepas untuk kita membina diri kita yang baru. Para penonton, ayah ibu, para pelajar yang saya kasihi, ya, ringkas saja, jangan lupa hargai diri kita dan hadiahkan sesuatu untuk diri kita. Apa saja yang kita lakukan mesti ada pencapaian untuk diri kita. So pencapaian inilah, hadiahkanlah diri anda apa saja ataupun tetapkan matlamat. Sekiranya saya capai target peringkat 1 apa yang saya nak lakukan, peringkat 2 apa yang saya nak lakukan, dan seterusnya. Hatta kita pergi membeli belah, kita terasa sangat nak makan aiskrim, belilah, makanlah seorang-seorang. Saya pernah teringat ya, satu bacaan yang saya baca, ayah ibu dia kata, jika teringin untuk makan sesuatu atau buat sesuatu, buatlah. Ambil peluang untuk diri anda. Sekiranya anda pergi membeli belah, terasa sangat nak makan aiskrim sedap yang mahal sekali, belilah untuk diri anda jika anda mampu. Ya, belilah untuk diri anda. Dan jangan terlalu fikirkan anak-anak. InsyaAllah anak-anak ada ruang peluang untuk diri dia. Ayah ibu yang penat seharian perlu ada reward, sebab kita perlu reward diri kita. Kadang-kadang kita mengharapkan orang lain yang reward diri kita, kita akan kecewa. Jadi hargai diri kita, sama-sama kita bermotivasi dan termotivasi dengan kata-kata saya. Salam sayang dari saya, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.